berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa 100 Mayuk 199 perenggan. Dan engkau lihat Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan engkau lihat akan dia akan qori. Ini masalah anggota anggota yang wajib dijaga, anggota yang wajib dipeliharai. Dulu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata di dulu, hendaklah kamu wahai hamba Allah, hendaklah kamu wahai mana-mana hamba Allah yang sedang berjalan kepada Allah dengan ibadat, mana-mana hamba Allah yang nak berjalan mendekatkan diri kepada Allah, berjalan dengan ibadat, sama ada laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, hendaklah kamu, yakni wajiblah kamu peliharakan segala anggota ini yang empat. Jadi wajib bagi setiap mana-mana hamba Allah yang nak mencari bekalan akhirat, yang nak mendapat redha Allah, yang nak mendapat kesenangan akhirat, yang nak mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah jaga empat anggota ini, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertamanya dulu mata, kata dia. Jadi mana-mana orang yang nak berbekal akhirat, mencari bekal akhirat, ibadat, nak dekatkan diri kepada Allah, pertama sekali anggota yang mesti dipantau, anggota yang mesti dijaga sungguh-sungguh, pertamanya mata. Dengan makna memelihara mata kita daripada memandang perkara yang haram, dan memelihara mata kita daripada memandang perkara-perkara yang menjadi kemuliaan di atas dunia. Kerana kenapa wajib kita jaga mata? Kerana apa yang dilihat oleh mata itu akan difikirkan oleh hati. Kalau mata kita contoh suka melihat kekayaan, kalau mata kita suka melihat kemuliaan, pangkat, jawatan, maka dia akan memberi kesan kepada hati kita memikirkan tentang harta kekayaan. Bila kita tengok orang hebat-hebat, orang kaya-kaya, dia akan memberi kesan pada hati kita memikir macam mana nak jadi kaya macam tu. Dia akan menyibukkan hati memikir tentang kekayaan.
Dia akan sibuk memikir tentang kekayaan. Dia tak fikir tentang ibadat, dia tak fikir tentang akhirat, dia dah tak ada fikir tentang dosa ataupun pahala. Sebaliknya dia akan memikir tentang kekayaan. Oleh itu ulama kita ada berpesan, dalam hal keduniaan ini janganlah mata kita memandang orang yang hebat-hebat atas dunia. Dalam bab harta kekayaan, jangan mata kita melihat orang yang hebat-hebat yang memiliki kekayaan. Sebaliknya, pandanglah orang yang lebih rendah martabatnya daripada kita. Yakni tengok orang fakir miskin, contoh. Tengok orang fakir miskin. Bila mata kita tengok orang fakir miskin, insya-Allah dalam hati kita akan ada sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Bila kita pandang diri kita, bandingkan dengan orang fakir miskin, alangkah banyaknya nikmat yang Allah bagi kepada kita berbanding dengan orang fakir miskin. Jadi di situ nanti tidak adalah hati kita bersifat tamak, haloba. Barulah kita rasa besarnya rahmat kasih sayang Allah, kemurahan Allah atas diri kita, kerana Allah dah memberi banyak kesenangan kepada diri kita, jauh berbeza daripada orang fakir miskin. Jadi hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang, hati kita akan tenteram, berasa qanaah, berasa muju sangat-sangat. Ada orang yang jauh lebih susah, ada orang yang tak ada tempat tinggal lagi, ada orang yang tak ada kenderaan lagi, ada orang yang kurang pakaian dan macam-macam, ada orang yang kurang pakaian dan macam-macam, ada orang yang pun cintakan dunia. Hati kita tak akan jadi cintakan dunia. Tu sebab tu kena jaga mata kita. Jangan tengok orang yang hebat-hebat. Kalau tengok orang hebat-hebat, orang kaya-kaya, tengok jutawan punya kehidupan, di sini nanti akan memberi masalah kepada hati kita, memikir macam mana nak menjadi seperti mereka, dan kita akan merasakan nikmat yang Allah beri kepada kita selama ni tidak mencukupi. Kenapalah Allah tak jadikan aku macam orang tu, kaya, mewah. Padahal kita nak bandingkan dengan orang fakir miskin tu jauh senang dah. Tapi bila mata kita tengok orang jutawan, orang kaya-kaya, jadi kita akan rasa malang, seolah-olah Allah Ta'ala tidak berbuat baik dengan kita. Di situlah nanti masuk tipu daya nafsu, tipu daya syaitan. Barangkali akan timbul di dalam hatinya prasangka ataupun jahat sangka dengan Allah. Jahat sangka dengan Allah. Allah ni tidak adil. Contoh, Allah ni tidak adil. Orang lain kaya, mewah, senang, aku susah. Padahal ada orang yang jauh lebih susah daripada kita lagi. Ada orang yang lebih fakir lagi, ada orang yang lebih lapar lagi, ada orang tak ada pakaian, ada orang tak ada tempat tinggal dan macam-macam lagi. Sebab tu orang yang nak beribadat kena jaga mata. Bukan sahaja menjaga mata daripada benda-benda haram, itu dah memang wajib dah, itu tak dapat tidak dah. Berzuhud maknanya ataupun memantau mata kita daripada melihat benda yang haram, itu dah memang kemestian. Mana dalam hal yang halal-halal ni pun, yang harus-harus ni pun kena pantau juga penglihatan kita. Bukan maksudnya semua benda halal, semua benda harus kita boleh tengok semua. Dalam bab ibadat ni dia jaga juga, ada juga sempadan-sempadan sebagai peringatan agar tidak menjadi penyakit pada hati kita. Kemudian yang kedua, kena jaga lidah. Kena jaga lidah. Jangan bercakap benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada penyakit loba pada berkata-kata. Kemudian yang ketiga, kena jaga perut, dengan makna jangan memasukkan makanan yang syubhah ataupun makanan yang haram dalam perut kita. Hari ni kata musannaf yang kita nak bincang malam ni, nak sembang malam ni, masalah yang bersangkut paut dengan hati. Kena jaga hati. Mata, lidah, perut, hati. Kena jaga mata, lidah, perut dan hati. Mana-mana orang yang nak beribadat kena jaga empat anggota ni, kata Imam Ghazali rahimahullah. Mata, perut, lidah, hati. Mata, lidah, perut, hati.
Ini penyakit hati. Dan engkau lihat, kerana penyakit hati ini contohnya penyakit hati yang hinggap, yang ada di sisi para qari. Penyakit hati yang ada pada orang yang qari. Maksud orang qari ni orang alim. Imam Ghazali tak sebut penyakit hati yang ada pada orang jahil. Itu dah maklum. Penyakit hati yang ada pada orang jahil itu dah maklum. Maksudnya penyakit hati ni ada juga di dalam hati orang-orang alim. Ada juga. Penyakit hati ada juga di sisi orang-orang alim. Walaupun dia alim, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia mengetahui macam-macam hukum hakam. Tapi dalam hati mereka masih ada lagi penyakit hati. Dan engkau lihat akan dia, akan qari, mana orang alim, dengki akan sebandingnya. Makna orang alim berdengki sesama orang alim. Orang yang berilmu berdengki sesama orang berilmu. Penuntut ilmu berdengki sesama penuntut ilmu. Tuk-tuk guru berdengki sesama tuk-tuk guru. Maknanya tidak mustahil, meskipun mereka ulama, tidak mustahil di dalam hati mereka ada penyakit dengki tadi. Tak mustahil, ada. Dan dengki itu pula ada dua. Dengki itu pula ada dua. Ada dua seperti mana yang disebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hati dulu. Dengki itu ada dua. Satunya dengki yang diharuskan, satu dengki yang haram. Apa erti dengki? Apa maksud dengki? Sebab tu kita kena ngaji ilmu tasawuf ni supaya kita boleh mengenali jenis-jenis penyakit hati yang haram. Kena kenal yang nama dengki itu apa. Dengki itu apa? Dengki itu perasaan yang bagaimana? Maka takrif ataupun definisi dengki ialah apa? Dalam hati kita ada perasaan tidak suka melihat orang lain dapat nikmat. Dalam hati kita tidak suka melihat orang lain dapat nikmat, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat yang bangsa agama. Hati kita tak suka. Hati kita berharap-harap supaya nikmat tersebut yang ada pada saudara kita tadi diambil oleh Allah, ditarik kembali. Itu namanya dengki. Cuba kita semak dalam hati kita, ada tak perasaan macam tu terhadap orang lain? Dalam hati kita mengharap-harap supaya nikmat dia ditarik oleh Allah. Contoh, kalau orang tu sihat, kita harap dia sakit. Kalau orang tu kaya, kita harap dia jadi miskin. Kalau meniaga ni maju, kita harap-harap jadi mundur. Kalau keluarganya bahagia, kita harap jadi porak-peranda. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia masyhur contohnya, kita harap-harap orang tinggalkan dia. Kalau orang ramai mengaji dengan dia, kita harap orang tinggalkan dia, jangan mengaji dengan dia. Itu asal dengki tadi. Maka kalau ada dan tanda-tanda lain, tanda lain kita boleh cek kod jalan lain pula. Tadi mengharap-harapkan nikmat tu hilang, itu satu. Tanda yang kedua, ada penyakit dengki dalam diri kita, iaitu bila kita mendengar sesuatu musibah berlaku kepada saudara kita, kita rasa seronok. Contohnya, kita dengar si Polan jatuh sakit, kita rasa seronok. Baguslah tu. Kita kata baguslah tu. Kita kata alhamdulillah lah dia sakit, eloklah tu dia sakit. Kalau kita dengar dia ditimpa musibah kemalangan contohnya, baguslah tu, padan muka. Kalau dia berniaga rugi, kedai ni dah tutup dah, kita kata baru senang nanti aku contohnya. Itu tanda-tanda
confirm ada penyakit hasad dengki dalam hati kita. Dan ketahuilah pahala amal ibadah kita semuanya telah dihapuskan oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi penyakit dengki ni berbahaya kerana apa? Menjadikan mengakibatkan segala kebajikan kita dipadam oleh Allah. Jadi bahayalah penyakit dengki ni. Nak kumpul pahala bukan senang, nak cari satu pahala bukan senang. Nak kena korban masa, korban waktu, nak kena mengaji dulu. Kita nak pahala semayang, kena mengaji dulu. Nak mengaji bab semayang bukan sehari, betul? Kita nak belajar bab solat bukan sehari. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru faham tentang solat. Itu tak belajar tentang akidah lagi. Kerana akidah pun bersangkut paut dalam solat juga. Itu tak masuk lagi masalah keikhlasan lagi. Maksudnya nak menghasilkan satu pahala itu sangat payah sebenarnya. Cuma pada sangkaan orang yang jahil sahaja mengatakan mudah untuk mendapat kebajikan. Mereka beranggapan asalkan buat diberi pahala, asalkan buat diberi pahala. Sebenarnya bukan begitu. Asalkan buat, kalau buatnya tidak mengikut tata cara undang-undangnya, tidak diberi pahala oleh Allah. Walaupun kita buat, walaupun kita solat, tapi bila tak melengkapi syarat-syaratnya, Allah tidak akan terima apa pun ibadah itu. Jadi ringkasnya di sini, nak mendapatkan satu kebajikan itu sangat sukar. Cuba bayangkan daripada umur kita akil balik sampailah umur kita sekarang, berapa banyak dah amal kebajikan yang kita dah buat. Sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan umrahnya, dengan sedekahnya, dengan buat baik pada masyarakatnya, macam-macam lah. Kalau yang suami dengan tanggungjawabnya, kalau isteri dengan tanggungjawabnya, itu semua pahala, itu semua kebajikan. Tapi disebabkan ada dengki dalam hati tadi, Allah hapuskan semuanya. Allah hapuskan semuanya, tak tinggal satu pun. Bahayanya penyakit hasad dengki. Kalau dia orang alim, pahala dia belajar, contoh dia belajar agama, dia belajar duduk pondok 30 tahun, 15 tahun, pahala banyak tu. Kemudian dia mengajar pula, mengajar sini, mengajar sana, mengajar sini, mengajar sana, dakwah sini, dakwah sana, banyak pahala. Tiba-tiba di dalam hatinya ada hasad dengki yang haram, maka Allah padam segala pahala kebajikan. Na'udzubillah. Itu bahayanya penyakit hasad. Sebab tu dia kata, engkau lihat akan dia orang alim, maknanya ada juga sifat dengki sesama dia. Itu contoh dengki yang haram. Sekarang saya nak bagi contoh dengki yang diharuskan. Dengki yang diharuskan dengan makna tidak haram. Dengan makna tidak haram. Baik. Contohnya, ada seorang guru, dia datang ke surau Al-Falah kita ni, lalu dia menyebarkan fahaman yang menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia mengajarkan syariat yang bertentangan dengan orang-orang yang bermazhab, khususnya bermazhab Syafi'i. Dia mengajarkan agama yang pelik, dia mengajarkan syariat yang pelik, dia mengajarkan akidah yang boleh menyesatkan. Lalu timbul di dalam hati saya perasaan, mudah-mudahan tauliah dia diambil kembali oleh Jabatan Agama Islam. Mudah-mudahan dia diberhentikan daripada mengajar di sini. Mudah-mudahan dia tak dapat mengajar dah di sini. Jadi itu pada dasarnya dipanggil dengki, betul tidak? Sebab saya mengharapkan nikmat dia mengajar itu ditarik kembali, betul tak? Itu namanya dengki. Baik. Kenapa? Soalan dia, kenapa timbul perasaan macam tu dalam hati saya?
Adakah saya cemburu dengan sebab dia menyebarkan agama, ataupun saya tidak suka dengan fahaman yang disebarkan? Nampaklah? Jadi seandainya saya mengharapkan dia supaya diberhentikan kerana saya tidak redha dengan fahaman yang disampaikan, menyebarkan fahaman yang sesat, menyebarkan akidah yang salah, ini suatu kemaksiatan. Ini suatu perkara yang boleh memberi mudarat pada umat. Nampak tak? Jadi saya berdengki tadi bukan kerana cemburu dia mengajar, bukan cemburu kerana dia ramai pelajar, ramai pengikut, bukan. Saya berdengki kerana apa? Saya tidak suka melihat kemaksiatan yang sedang dilakukan, iaitu mana? Menyebarkan pahaman-pahaman yang boleh memberi mudarat kepada agama masyarakat. Faham tak? Jadi masalah ni ramai orang awam tak faham. Dia kata kenapa sesama ustaz berdengki? Ya, namanya berdengki yang diharuskan tadi. Faham baik-baik? Faham baik-baik? Tiba ada pun contohnya seorang ustaz ni dia mengajar di sini, akidahnya betul, fahamannya betul, syariatnya betul, orang ramai datang mengaji dengan dia. Dia tak ada ajar fahaman pelik-pelik, sesat-sesat. Tiba-tiba timbul di dalam hati saya harapan mudah-mudahan dia tak boleh mengajar dah lagi, supaya dia ditarik tauliahnya, tanpa ada alasan. Yang sebenarnya saya tak suka tengok dia ramai orang, ramai pelajar. Saya tak suka tengok dia mengajar, bukan saya tak suka apa yang disampaikan tu. Maka di situ hukumnya dengki yang dosanya besar. Adapun yang tadi saya mengharapkan supaya dia diberhentikan. Kerana apa? Kemaksiatan ya, penyalahgunaan tu tadi. Penyalahgunaan peluang menyebarkan agama tu. Dia menyalahgunakan tu. Menyalahgunakan peluang menjadi menyalahgunakan tauliah yang ada pada dia untuk menyampaikan fahaman yang sesat, yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun syariat yang salah. Maka adakah hukumnya haram berdengki yang demikian? Hukumnya tidak haram, hukumnya harus. Baik, macam mana nak tahu kedengkian yang ada dalam hati saya tadi harus ataupun haram? Macam mana nak tahu haram ke harus ni berdengki macam ni? Tengok, kalau seandainya ustaz tadi dia bertaubat daripada kesalahan dia, menyampaikan pahaman yang sesat tadi, menyampaikan syariat yang salah tadi, dia bertaubat dah, dia tak ulang lagi dah, maka serta-merta perasaan tu pun hilang dalam hati saya serta-merta. Tak ada dah dalam hati saya harap-harap dia berhenti lah, harap-harap dia kena buang lah, harap-harap tauliah dia kena tarik dah. Tak ada dah. Sebab apa? Dia dah berhenti daripada menyalahgunakan nikmat tauliah tadi. Boleh faham tak tu? Kita orang awam ni, sebab tu kita kena ngaji. Kalau kita tak mengaji nanti jadi fitnah. Kita apa tu? Sesama tu guru pun berdengki. Tak faham lah tu. Kalau dia mengaji, dia tahu, oh itu dengki yang hukumnya harus, oh yang tu dengki hukumnya haram. Ngaji kita penawar bagi hati tu. Ngaji kita penawar bagi hati tu. Belajar bab dengki, buka bab dengki, nanti kalian akan jumpa bab tu. Dengki terbahagi kepada dua, satunya haram, satunya harus. Satunya yang menggugurkan pahala, satunya tidak menggugurkan pahala. Tengok kita penawar bagi hati. Sebab tu kita kena mengaji, jangan tak mengaji. Luangkan masa, lapangkan masa, dengar kuliah, dengar ceramah, mengaji, fardu ain. Baru kita boleh tahu macam-macam hukum hakam yang bersangkut paut dengan diri kita, dengan amal ibadah kita. Yang suami tahu hukum hakam yang bersangkut paut dengan suami, yang isteri tahu hukum hakam yang bersangkut paut dengan isteri. Baru tak jadi fitnah. Kalau tak, nanti jadi fitnah. Benda ada, kita kata tak ada. Benda tak ada, kita kata ada. Itu sebenarnya sebab kejahilan kita sendiri, kerana menjauhkan diri daripada majlis ilmu. Jadi mengajilah. Mengaji ni bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Kita yang untung. Ada orang tak faham, dia kata dengki tu.
ia dengki yang diharuskan nama dia. Dengki yang macam mengumpat kan, mengumpat asal hukum mengumpat haram, tapi ada tempat-tempat yang mengumpat hukumnya harus. Macam tu. Ngaji dah. Dan engkau lihat akan dia, orang Qori tadi dengki akan sebandingnya. Ini contoh didengki semata-mata. Ini maksud dengki di sini, dengki yang diharamkan. Tok guru contohnya kat sebelah sana ada buka satu pondok. Dia mengajar agama yang betul, fahaman yang betul, akidah yang betul, syariat yang betul, muridnya ramai contohnya. Tiba-tiba saya timbul di dalam hati saya perasaan dengki. Saya tak suka. Tak suka, saya cemburu, saya iri hati melihat kemasyhuran dia. Saya mengharap mudah-mudahan sakit dah tubuh tu. Mudah-mudahan orang tak pergilah pondok dia. Bukan atas dasar ada kemaksiatan tadi dah. Ini semata-mata iri itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram, dosa besar. Allah hapuskan segala pahala amal kebajikan tu. Ada pun contohnya tok guru sana tu, dia buka pondok tapi menyebarkan pahaman sesat. Lalu timbul di dalam hati saya, mudah-mudahan tutuplah pondok tu. Mudah-mudahan orang tak pergi dah lagi. Maka itu hukumnya harus. Faham baik-baik, jangan salah faham. Jangan salah faham. Jangan salah faham, nanti jadi fitnah diri kita sendiri. Dan engkau lihat akan dia, orang alim ni dengki. Ada pun orang tu kalau menyampaikan pahaman yang betul, akidah yang betul, dia berdengki, itu hukumnya haram. Tok guru kita mengajar akidah yang betul, pahaman yang betul, syariat yang betul, tiba-tiba kita kata bila nak sakit tubuh ni, bila nak mati tubuh ni. Itu dengki yang hukumnya haram. Na'udzubillah. Kita tengok tok guru tu dia mengajar ilmu yang betul, pahaman yang betul. Kita pun cakap dengan orang-orang tertentu, kita kata kau jangan memasyhurkan kuliah. Kau jangan cuba-cuba nak sebarkan kuliah. Sedangkan kuliah yang disampaikan tadi ilmunya betul, akidahnya betul, syariatnya betul. Tiba-tiba saya tak suka. Saya kata mulai hari ni kau jangan rakam dah. Dia punya ceramah kau jangan buat dah ceramah umum, jangan. Jangan. Tu saya sakit hati, iri hati dengan benda baik. Nampak tak? Jangan rakam. Nanti bila rakam orang lain, ramai lagi orang tahu. Jangan rakam. Biar orang tak tahu ada kuliah di situ. Padahal yang disampaikan ilmu yang betul, fahaman yang betul, syariat yang betul. Tapi oleh kerana saya tak suka, saya bawa fahaman lain. Saya pun pesan dengan orang tertentu, jangan dah sebarkan, duduk diam je. Kalau orang tanya ada tak kuliah situ, jawab tak tahu je, jangan kata tahu. Itu namanya dengki yang hukumnya haram. Lain kalau orang tu menyebarkan benda sesat, itu tak apa. Jangan begitu orang, biar orang tak datang kuliah dia. Sebab pahaman pelik tu, ajar pahaman Mu'tazilah situ. Ajar pahaman Jabariyah dekat situ. Mengajar orang supaya buang mazhab semua, jangan pakai alim ulama. Tu boleh cakap ada tu. Jangan pergi dah. Tak apa, tu betul pada tempat. Ini benda betul, benda benar, kita nak sekat-sekat, kita nak sorok-sorok. Itu namanya dengki yang hukumnya haram, hukumnya haram. Habis pahala kebajikan. Na'udzubillah. Maksudnya kalau dah di sisi para alim ulama pun ada penyakit hasad dengki, apatah lagi kita orang awam. Apatah lagi kita orang awam. Apatah lagi kita yang tak ada ilmu ni. Lagilah. Lebih-lebih lagi lah. Kalau dah orang yang alim, tahu Quran, tahu hadis, tahu macam-macam pun berdengki juga yang haram tadi, apatah lagi kita ni yang tak tahu halal haram. Dengki pun kita tak tahu apa takrif dengki, apa benda dengki entahlah. Pun kita tak tahu macam mana. Yang sebandingnya atas barang yang didatang akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada kurnianya. Kat sebelah sana tu ada tok guru tu masyhur, orangnya soleh, pahamannya betul, akidahnya betul, orang ramai mengaji dengan dia. Saya sakit hati. Sepatutnya saya je yang ada ilmu macam tu. Sepatutnya orang semua datang mengaji dengan saya je. Ni tiba-tiba kenapa orang pergi mengaji dengan dia juga? Saya sakit hati, saya iri hati. Berlaku tu jangan main-main.
Berlaku tu na'udzubillah, dah jauh kan. Moga Allah jauhkan, Allah pelihara. Pak hati ni payah nak jaga hati. Hingga terkadang sampai daripadanya yang demikian itu kepada tempat menanggungkan dia atas jahat-jahat, sehingga kadang-kadang apa, iaitu apa, yakni perkelahian, boleh jadi membawa kepada pergaduhan, jadi permusuhan, dengki punya pasal dia, hasad dengki punya pasal, timbul pergaduhan, timbul perbalahan, timbul perkelahian, dengkinya pasal. Dan berkata-kata dengan membuka kemaluan yang tiada mengerjakan atasnya kemaluan oleh orang fasik atau orang fajir. Kadang-kadang mentang-mentang dia alim, dengan sebab ada hasad dengki dalam hatinya, lalu dia memfitnah, berlaku memfitnah orang-orang yang awam mudahnya, membuka aib, menceritakan keaiban si Polan bin si Polan dengan sebab kedengkian dia. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Dan kerana ini dan kerana makna inilah, kata Sufyan Ats-Tsauri, tiada aku takut atas darahku melainkan daripada orang qari dan ulama. Dia kata, kalau aku ni, kalau orang awam-awam ni aku tak risau. Orang awam-awam ni orang yang sama waktu ni dengan kita ni, dia kata dia tak risau. Tapi dia sangat risau kepada siapa tadi? Qari dan ulama, orang-orang yang alim. Aku cukup risau. Kerana sikap, kadang-kadang ada sikap di dalam hati orang yang ada ilmu ni, penyakit dengki. Dia tengok orang awam, kadang orang awam tu kaya, orang awam tu mewah, dia sakit hati. Ada Jadi di sisi Allah, kalaulah dia alim tapi dalam hatinya ada sifat tu, maknanya dia bukanlah orang yang sebenar-benarnya alim di sisi Allah. Kerana hakikat orang yang alim itu, selain daripada dia berilmu, dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dalam hatinya tak ada penyakit hasad dan dengki. Ni tiba-tiba dia banyak ilmu, alim, tapi dalam hatinya ada hasad dengki, iri hati yang tidak diharuskan. Sesungguhnya dia bukan orang yang takut kepada Allah. Maka diingkarkan orang akan dia daripadanya yang demikian itu. Jadi orang tak boleh terima apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Dia kata, kenapa kau cakap begitu? Kenapa kau kata kau tak risau orang awam, tapi yang kau terlalu takut risau bimbang dengan alim ulama dan orang qari? Kenapa cakap begitu? Bukankah mereka itu orang alim? Bukankah mereka itu ulama? Bukankah mereka itu orang alim? Kenapa yang kau takut risau bimbang dengan mereka? Jadi orang tak boleh terima perkataan dia tadi, Sufyan Ats-Tsauri tadi. Sufyan Ats-Tsauri kata apa tadi? Dia kata, tiada aku takut atas darahku, mana aku tak bimbang daripada orang, maknanya melainkan daripada orang qari, orang alim, orang ulama, orang yang alim, yang ulama itu sangat-sangat membimbangkan. Jadi orang tak boleh terima perkataan, orang ingkar. Maka dijawab, maka katanya Sufyan Ats-Tsauri, tiada aku berkata akan perkataan itu, sesungguhnya telah berkata akan dia oleh Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i yang berkata demikian. Sesungguhnya dia sangat-sangat takut dengan orang qari, orang yang alim dan ulama, kerana di dalam hati mereka kadang-kadang ada penyakit hasad dan dengki juga. Pantang orang tu salah sikit, orang awam tu salah sikit, habis kesalahannya dibongkarkan, contoh. Habis dia dipermalukan, contoh. Habis rahsianya dibongkarkan, contoh. Ada penyakit yang macam tu. Dan daripada Atha kata, bagiku Az-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, peliharakan oleh kamu akan qurra,
dan peliharakan daku serta mereka itu. Makna jaga, pelihara makna jaga oleh kamu akan Quran. Hati-hati dengan orang alim maksudnya. Hati-hati dengan orang alim, kerana ada di kalangan orang-orang yang alim itu di dalam hatinya ada penyakit hasad. Kadang suka doakan yang tak baik kepada orang lain. Bila orang awam tidak raikan dia, bila orang awam buat benda tak sepatutnya pada dia, dengan tak berlengah dia menadah tangan dan mendoakan yang jahat-jahat untuk orang awam tadi itu. Sebab dia merasa diri dia mulia, dia merasa diri dia hebat, dia banyak ilmu, dia banyak amal. Tiba-tiba ada orang awam buat benda yang menyakitkan hati dia, dia tak berlengah dah, terus mendoakan yang jahat-jahat, yang jahat-jahat. Na'udzubillah. Dia orang alim, orang sabar sebenarnya. Tengok macam akhlak Nabi SAW. Dia tak pernah mendoakan yang buruk pada orang lain, bahkan didoakan hidayah, petunjuk. Ya Allah, ampunkan dosa dia, ya Allah beri hidayah. Dia jadi macam tu sebab dia tak dapat petunjuk, dia tak dapat hidayah, dia tak dapat taufik. Sebab tu dia jadi macam tu. Dia kalau mendapat taufik dan hidayah, dia akan jadi orang yang baik. Dia akan berkelakuan baik dengan aku. Itu orang yang mengerti, itu orang yang faham. Itu orang yang faham. Orang yang faham, dia tidak suka mendoakan yang buruk-buruk terhadap orang lain, kerana dia faham orang melakukan keburukan kepada kita kerana orang itu tadi tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Kalau dia memperolehi taufik, hidayah, petunjuk, ilmu, kefahaman, serta diberi pertolongan oleh Allah untuk beramal soleh, mustahil dia buat benda yang tak baik pada diri. Mustahil dia akan memfitnah kita kalau dia diberi taufik oleh Allah. Kenapa orang tu memfitnah kita? Kenapa orang tu mengumpat kita? Kenapa orang tu mencela kita, mencaci kita? Kerana mereka tidak mendapat taufik, tidak dapat pertolongan Allah untuk membuat benda baik. Contohnya macam tuan-tuan perempuan, para hadirin rahimakumullah, malam ni, sekarang ni boleh duduk dalam surau, tadi solat fardu maghrib berjamaah, sekarang duduk dalam majlis ilmu. Ini semata-mata taufik daripada Allah. Kalau Allah tak pilih, kalau Allah tak kehendak kita berada di sini pada malam ni, di sini duduk dalam majlis ilmu, mustahil kita akan duduk di sini solat berjamaah, duduk dalam majlis ilmu. Mustahil, takkan berlaku. Mustahil. Kita ngaji akidah dah, tidak berlaku sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang faham, orang yang faham, orang yang faham. Dia tahu orang yang hasad dengki, orang yang buat dia sakit hati, orang yang mengumpat dia di belakang, mereka itu orang yang tidak mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Lalu mereka mendoakan, ya Allah ampunkan dosa mereka, ya Allah aku ampunkan dosa mereka, aku maafkan mereka, kau berilah taufik dan hidayah kepada mereka, ya Allah, jadikan mereka orang yang jauh lebih baik daripada aku. Itu orang baik, itu orang baik. Ini kita pantang pantang orang menyakitkan hati kita. Malam garang buat solat hajat lah, dalam sujud tu kita doa, terlongkop haud lah, tariklah nyawa dia cepat sikit, yang sakit hati aku tengok. Jangan berdendam, jangan. Pesan ulama ulama pesan, berakhlaklah seperti akhlak Allah Ta'ala. Apa akhlak Allah? Suka mengampunkan, suka memaafkan. Sejahat apa pun hamba dia, melawan macam mana pun, engkar macam mana pun, tetap diampunkan. Itu kasih sayang Allah. Nampak tak? Hari-hari kita lawan perintah Allah, hari-hari kita tak pedulikan apa yang Allah suruh, tapi tetap diampunkan juga. Itu sifat yang begitu, akhlak yang terpuji. Kalau ada manusia yang boleh meniru demikian, selamatlah dia. Sebelum hambanya wujud,
sebelum hambanya wujud, sebelum berlakunya satu pertama-tama kali, maknanya kemaksiatan di atas alam semesta ni, Allah telah pun bersifat dengan Maha Pengampun. Allah dah bersifat dengan Maha Pengampun, sedia kala lagi telah bersifat dengan Maha Pengampun, sedangkan pada waktu sedia kala lagi belum ada sebarang makhluk yang dijadikan, belum ada sebarang maksiat yang berlaku, tapi Allah telah bersifat dengan Maha Pengampun. Itu Allah. Kita pendendam gitu, payah nak mengampunkan, memaafkan orang. Ini penyakit yang duduk pada orang alim. Dan daripada Atha kata bagiku Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, peliharakan oleh kamu akan qurra dan peliharakan daku serta mereka itu. Maka jikalau aku menyalahi kasih mereka itu, kalau aku menyalahi, kalau aku tak sebulu dengan mereka, orang Qari tadi, kalau aku tidak sependapat dengan mereka, kalau aku tidak sealiran dengan mereka, kasih mereka itu bagiku di dalam satu buah delima, maka kataku bahawasanya ia buah delima manis, dan berkata ia Qari bahawasanya ia masam, nescaya tiada aku sentosakan dia. Aku tak percaya dah pada orang Qari tadi, daripada bahawa mengusahakan dengan darahku kepada sultan yang zalim. Kadang-kadang kecil punya pasal benda kecil punya pasal, si alim tadi itu, si Qari tadi, boleh menjadikan satu cerita untuk dia mengadu domba contoh. Padahal pertelingkahan tadi pasal buah delima je pun, nak cerita dia buat contoh, nak buat contoh, ada makna tidak sependapat tentang rasa buah delima tadi. Kita kata masam, dia kata manis, sebab tak selari dengan dia tadi, boleh jadi fitnah yang besar. Tapi bukan semua bukan semua orang alim macam tu. Cuma dia nak cerita penyakit hasad ni, penyakit hati ni. Jangan kata penyakit hati ni bila dia mengaji banyak, beramal banyak, hatinya tak ada hasad dengki. Tidak. Tidak mustahil. Sehebat apapun ilmunya, ada penyakit dengki. Tu iblis. Iblis bukan calang-calang makhluk Allah. Hidupnya beribu tahun, amalnya banyak, ilmunya pun banyak. Tapi nampak tak? Ada dalam hatinya hasad dan dengki. Dia tak suka Allah memuliakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa perlu aku nak sujud kepada dia? Kenapa perlu aku nak merendahkan diri kepada dia, sedangkan dia dijadikan daripada benda yang hidup? Nampak tak? Jadi iblis tadi tidak suka, tidak seronok, tidak setuju, tidak senang, yang mana Allah Ta'ala mengangkat darjat Nabi Allah Adam tadi menjadi utusan Allah, Rasulullah, kekasih Allah. Dia dengki, makna tak suka dengan kedudukan Nabi Allah Adam di sisi Allah. Dah kedudukannya tinggi di sisi Allah, nak suruh dia merendah diri pula, sedangkan dia ada dulu daripada Nabi Allah Adam. Jadi dengan sebab hasad dengki dia tadi, meskipun dia iblis tadi banyak melakukan amal ibadat beribu tahun, ilmunya sangat banyak, tapi dengan sebab ada dengki sahaja dan iri hati dalam hatinya, Allah laknat dia, Allah benci dia, Allah buang dia, Allah halau dia daripada syurga Allah. Bayangkan tu, adakah kita orang akhir zaman ni umurnya sama macam iblis? Ada ke? Kita orang akhir zaman ni umurnya panjang macam iblis. Bahaya juga umur panjang. Bahaya juga umur panjang. Iblis umur panjang. Tak ada umur sepanjang umur iblis.
Ada tak orang akhir zaman ni ilmunya seperti iblis? Tak ada. Ada tak kita orang akhir zaman ni ibadatnya macam iblis? Tak ada. Dah kalau setara iblis tu punya ilmu dan amal, ada penyakit hasad pun Allah benci, apa tak kita yang tak ada apa-apa ni? Apa lagi kita yang tak ada apa-apa ni? Dah lah tak ada ilmu, tak ada amal, dengki pula dalam hati kita. Habislah. Tak tahu mana nak umban lah. Tak tahu mana nak umban lah kita. Iblis tu banyak ilmu, banyak amal, dengki. Kalau kita kira-kira, kira padat lah dia nak berdengki pun kalau nak buat kira-kira bodoh-bodoh, padat lah dia pun dengki pun, sebab dia memang ilmunya banyak, amalnya banyak kan. Ini kita dah lah tak ada ilmu, mengajinya malas. Ilmunya tak ada, mengajinya malas. Kalau dah mengajinya malas, ilmunya tak ada, amal lagi lah tak ada. Sebab amal tanpa ilmu Allah tak terima. Dengki pula dalam hati kita. Tak tahu nak cakap macam mana jahatnya kita tak tahu macam mana nak cakap jahatnya kita, hinanya kita di sisi Allah. Dan daripada Malik ibnu Dinar berkata ia bahawa aku terima saksi Al-Qurra atas segala makhluk, dan tiada aku terima saksi setengah mereka itu atas setengahnya, kerana bahawasanya aku dapat akan mereka itu qari, orang alim, sangat hasad, yakni setengah akan setengah. Aku tak percaya orang alim ni. Kata dia. Sebab apa? Orang alim ni dia saling berdengki sesama dia. Itu yang sangat-sangat menakutkan dia. Dan daripada Fudail yang jahil dengki cara jahil, yang sedang cari ilmu dengki cara sedang cari ilmu, yang dah ada ilmu dengki cara yang dah ada ilmu. Maknanya kok mana-mana pun selagi kita ni tak mati, pasti ada gangguan-gangguan dalam ibadat, pasti ada, pasti ada. Yang ditiupkan perasaan dengki tadi daripada syaitan di dalam hati kita. Kerana mereka iri hati dengan amal soleh yang kita buat, lalu mereka mencari jalan lain untuk Allah menghapuskan pahala amal kebajikan, lalu ditiupkan di dalam hati kita, dihembuskan di dalam hati kita perasaan-perasaan iri hati dan hasad dengki, agar mudah-mudahan kita mengiyakan bisikan tadi itu. Maka apabila kita mengiyakan bisikan hati tadi, jadilah kita orang yang saling berdengki, maka dihapuskan segala pahala amal kebajikan kita sebanyak apa pun. Tu iblis dah memang didengki daripada dulu. Ni kita ni buat amal banyak, tuan-tuan ni buat amal banyak-banyak. Maka bila buat amal banyak-banyak itu tidak menyenangkan yang namanya syaitan dan iblis. Dia tak senang tengok kita banyak amal. Dia tak suka tengok isteri yang taat kepada suami. Dia tak suka tengok suami yang jalankan tanggungjawab. Dia tak suka tengok orang mukmin yang solat berjamaah, yang mengaji, yang jaga aurat, yang jaga perkataan. Dia tak suka. Yang nama syaitan iblis tadi, dia tak suka dengan amal soleh. Maka dia akan cari jalan untuk meruntuhkan, cari jalan untuk membinasakan, cari jalan untuk merosakkan amal kebajikan, pahala kebajikan yang telah dibuat oleh orang mukmin tadi, supaya orang mukmin yang beramal soleh tadi balik kepada Allah dalam keadaan membawa dosa dan tak ada pahala kebajikan. Jadi kena hati-hati, hati kita ni kena jaga. Maknanya masalah hati ni lebih berbahaya daripada masalah anggota zahir. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Penat semayang, penat mengaji, penat buat baik, tiba dengki, habis, tutup buku.
Sama ertinya kita tak pernah buat amal kebajikan. Sama ertinya kita tak pernah buat amal kebajikan. Dah semua pahala kita dihapuskan oleh Allah. Sama lah ertinya macam tak pernah semayang, tak pernah puasa. Jadi sekarang ni umur saya berapa? 45, 46. Jadi kalau ada hasad dengki dalam hati saya, seolah-olah selama saya hidup 40 tahun, 35 tahun contohnya, saya tak pernah sujud kepada Allah. Saya tak pernah puasa, saya tak pernah buat baik. Itu ibaratnya bila dalam hati saya ada penyakit hasad dengki dan Allah hapuskan segala pahala amal kebajikan saya, seolah-olah selama saya hidup di atas dunia ini saya tak pernah beribadah kepada Allah. Bukan cerita dongeng ni. Ni bukan cerita dongeng, bukan cerita kosong ni. Nabi dah pesan dah. Nabi dah mengingatkan kita bahayanya penyakit hasad dengki itu. Allah tak peduli. Allah tak peduli walaupun penyakit hasad tadi terbit daripada orang alim, tetap pahala amal kebajikannya dihapuskan oleh Allah. Tak peduli siapa pun. Allah tidak berkompromi dengan siapa-siapa yang melanggar syariat dia. Dia tak peduli. Sehebat apa, sealim apa pun, bila buat benda yang dia benci, itulah hukuman. Sama ya. Bukan bermaksud dia orang alim, dulu dia mengaji lama, sekarang ni dia ada hasad dengki, tak apalah, Allah tak kira dosa sebab dia orang alim. Dah Allah benci macam biasa, Allah padamkan kebajikannya macam biasa juga. Dan daripada Fudail bahawasanya berkata ia bagi anaknya, "Hei anakku, belikan olehmu bagiku satu kampung yang jauh daripada Qori dan tiada bagiku dengan kaum." Wahai anak, dicakap dengan anak ni, "Wahai anakku, carikanlah aku ni rumah jauh daripada orang alim." Punya takut dia. Punya takut ni dengan orang alim ni tadi, sebab cerita tadi lah kat atas tu. Orang alim ni ada setengahnya saling berdengki sesama dia. Jadi dia pesan dengan anak dia, kalau kau nak carikan rumah, carikanlah rumah yang jauh daripada rumah orang alim. Jika nyata daripada aku tergelincir, sebab apa aku tak nak duduk dekat dengan dia orang ni? Sebab nanti kalau dia nampak aku buat dosa kecil pun, tu maksudnya, jika nyata daripada aku tergelincir, kalau aku ni melanggar perintah Allah, membuat dosa-dosa, dicarinya akan daku. Dan jika nyata atasku nikmat, mana kalau dia tengok aku punya kejahatan, dia akan ungkit, dia akan malukan, dia akan aibkan, dia akan dedahkan, dia akan kutuk dan macam-macam lagi. Sebab tu aku takut duduk dengan orang ni. Kau carikan rumah je jauh. Takut orang duduk rumah dekat-dekat orang, kukut aku ni terlambat semayang ke, terpakai seluar pendek ke, tuan-tuan. Habis orang cerita tu. Jadi aku takutlah duduk je jauh. Dan jika atasku nikmat, kalau aku ni dapat kesenangan, dengki mereka itu akan takut. Ada ke orang alim macam tu? Ada. Jawabnya ada. Yang kata tak ada, ada. Tapi bukan semua. Lama besok kan dah tak dekat dah tuan-tuan orang alim. Dah kosong je surau dia. Ni dah belajar beramal. Ni nak cerita penyakit hasad tadi tu. Nak cerita bahayanya, dahsyatnya penyakit hasad ni, sehingga di dalam diri orang alim pun ada. Tu maksud nak disampaikan. Bukan suruh kita jauhkan diri orang alim. Lama sekarang dah tak pergi kuliah pula dah. Sebab apa? Takut tu mengajar tu ada dengki tu. Pula dah orang nak sampaikan benda lain, kita faham benda lain. Allah, moga Allah pelihara kita. Dan demikian lagi engkau lihat akan mereka itu ia takabur atas segala manusia. Ada juga di kalangan orang qurra, orang alim yang sombong, takabur. Mentang-mentang dia mengaji, mentang-mentang dia pandai agama, sombong dengan segala manusia. Orang kampung tak pandang dah, orang kampung selisih, orang kampung pandang tempat lain. Selisih orang kampung pandang tempat lain. Orang kampung bagi salam, jawab nak tak nak je. Apa nak jawab bersungguh-sungguh ni, orang kampung ni bukan ada ilmu. Jumpa orang kampung masam mukanya, serius ni. Terminator pun tak ada macam tu.
Mukanya masam, perit. Bila bertemu dengan orang awam, oh masam mukanya. Kenapa? Merasakan dirinya mulia di sisi Allah. Oh, jangan buat main-main ni penyakit. Ingat tubuh kita itu senang dugaan dia. Lagi banyak ilmunya, lagi dekat kedudukannya di sisi Allah, lagi hebatlah ujian yang datang. Hebatlah ujian yang datang. Dan memperingatkan dengan mereka itu hal keadaannya kuning pipinya dan masam mukanya seperti umpama membangkit atas segala manusia dengan barang yang ia sembahyang lebih atas 2 rakaat, atau seperti seumpama datang akan dia daripada Allah Ta'ala menyukakan dengan syurga dan kelepasan ia daripada neraka. Aku ni orang mengaji, Nabi dah bagi tahu orang mengaji ni nanti Allah akan senangkan dia masuk syurga. Kau tak mengaji, kau orang hina. Nampak tak? Aku ni Nabi dah bagi tahu mana-mana orang yang mengaji itu tanda-tanda Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke syurga. Itu yang mengaji. Aku mengajar. Lebih hebat daripada itu lagi. Kau orang tak mengaji. Lalu dia pandang orang lain dengan kehinaan. Na'udzubillah. Habis. Allah benci dia. Allah benci dia. Habis amalan. Na'udzubillah. Tengok tu akhlak. Tengok akhlak para habaib tu. Tengok akhlak Nabi SAW. Dia muliakan. Muliakan kawan-kawan kita dulu, kawan-kawan kita, kawan motor kita tahu budak-budak bunyi macam ni. Alam habis dia. Ustaz. Cium dengan dia tengok. Dia merendah dia memuliakan, dia meraihkan. Dia tak merasa yang dirinya hebat, walaupun dia daripada keturunan Ahlul Bait, walaupun dia alim ulama, tapi tengok macam mana cara dia mendekatkan diri dengan orang, dengan masyarakat. Dia tak sombong, manis mukanya, dia meraihkan. Siapa nak sembang dengan dia silakan. Itu akhlak. Sebab tu banyak yang masuk Islam dan sebab akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sombong. Nabi tak sombong. Orang jadi dekat dengan dia sebab akhlak dia. Akhlak dia. Dia tak sombong. Itu baru betul. Itu sepatutnya demikian. Ini dah sombong, orang bagi salam tak nak jawab salam, paling muka tempat lain. Sebab apa? Aku orang mengaji, kau orang tak mengaji. Kau garanti neraka dah. Aku ni syurga lah tiap-tiap malam mengaji. Kau tak mengaji, tak pernah tengok muka kau kat surau. Ini muka aku lah. Sampai cicak kat surau pun kenal dah aku. Punyalah sombong. Alhamdulillah, minta Allah jauhkan. Hancur lebu, tak ada faedah gitu. Tak ada faedah. Atau seperti bahawanya ia telah dapat yakin akan bahagianya dan celaka bagi segala manusia. Betul apa yang Nabi kata tu. Orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah di antara orang-orang yang Allah akan selamatkan daripada azab neraka Allah. Betul dah tu Nabi kata. Tapi kita ni garanti ke kita masuk situ? Betul ke kita ni orang yang menuntut ilmu, yang adabnya entah ke mana, akhlaknya entah ke mana, niatnya entah mana, amalnya tidak? Betul ke kita masuk dalam golongan tu? Kalau masuk pun, kalau kita belajar pun, adakah kita yakin kita akan boleh jadi pelajar agama ni, datang surau masjid ni tiap-tiap hari sampai kita mati? Berapa ramai orang dulunya mengaji sekarang dah tak tahu lagi? Mari sengan kita. Mana dulu yang kita angkuh pandang orang lain tak mengaji, kita hebat sebab mengaji. Kenapa dah tak boleh datang surau dah sekarang? Kenapa dah tak boleh duduk dalam majlis ilmu macam dulu lagi? Sebab tu jangan sombong. Bila kita mendapat nikmat ibadat, kena ingat itu rahmat Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Tentu lagi kita boleh datang surau masjid. Kemudian serta yang demikian itu memakai akan orang yang mutawadhi',
daripada kain bulu dan lainnya. Kemudian dia menampilkan keterampilannya dengan memakai pakaian yang konon-kononnya nak menunjukkan dia rendah di, padahal hatinya sombong, hatinya penuh dengan takabur. Pakaiannya pakaian yang menunjukkan tawaduk, pakaian yang menunjukkan akhlak Nabi, sunnah Nabi, tapi hati penuh dengan sombong. Nauzubillah. Dan ini tiada patut dengan dia bagi orang yang mengangkat diri dan takabur, dan tiada munasabah akan dia. Tak sepatutnya berlaku begitu pada orang yang ada ilmu. Tak sepatutnya ada akhlak ataupun sifat hati yang macam tu. Tak sepatutnya. Kerana dia orang yang terlebih mengetahui dengan hukum hakam berbanding dengan orang awam. Tetapi adalah berlawan dengan dia, dan tetapi orang yang buta itu tiada dilihatnya. Tapi kalau Allah dah butakan penglihatan mata hati, dia takkan nampak dah kesilapan diri dia. Dia takkan nampak. Dia akan berasa dirinya betul, padahal dirinya, hatinya penuh bersifat penyakit dengan penyakit hasad dengki. Tetap dia akan mengatakan dirinya betul. Kenapa? Kerana ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faqna bima 'allamtana rabbana alimna alladhina fa'una rabbana faqih lana wa qurabati lana fi dinina ma ala qudri masal dzakaru sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.